بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمدا الأمين، وإمام المتقين القائد المجاهدين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر، رب أتمم بالخير، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkati di sekelilingnya, bagi memperlihatkan kepada hamba-Nya yang Nabi Muhammad Rasulullah itu akan sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran, dan Dialah Tuhan Allah yang Maha melihat, yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Yang saya muliakan Mursyid Munazir Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Kuasa Takbir Masjid, para hadirin muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, terutamunya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah pada malam yang mulia yang bahagia ini, dapat kita bersama-sama di dalam program ceramah Isra wa Mi'raj pada tahun 1434 Hijri ataupun 2013 Masehi. Setiap tahun kita sambut peristiwa Isra wa Mi'raj, ceramah, kuliah, tazkirah, khutbah, orang perdana dan seumpamanya. Perkara yang diulang, perkara yang sama, cerita Nabi menjadi tetamu yang istimewa dijemput oleh Allah Rabbul Jalil. Adakah kita tidak memahami, ataupun adakah kita saja-saja nak mendengar semula ulangan cerita macam tayangan filem drama umpama, ataupun lebih daripada itu pengajaran iktibar yang kita lihat berlakunya peristiwa Isra wa Mi'raj itu memberi petunjuk panduan hidup, bukan hanya soal ibadat solat yang kita fahami, yang Nabi menerima daripada Allah, tetapi dia adalah satu kaitan yang cukup dekat dan rapat dengan seseorang yang mengaku Islam. Ia itu disebut sebagai ujian iman yang diuji oleh Allah, yang diduga oleh Allah kepada umat selepas Nabi SAW, sehinggalah akhir zaman berlakunya kiamat. Jadi kerana itulah kita hadir pada malam ini, yang kita tidak pernah jemu, walaupun cerita itu cerita yang boleh kita katakan cerita yang sama, yang sama. Kalau boleh kita katakan dia punya skrip, yang boleh kita katakan itulah jalan cerita dia, yang boleh kita katakan cerita yang sama. Kan tetapi ulangan yang kita dapat ini berbagai-bagai versi. Ada orang yang menerima pengajaran Isra wa Mi'raj ini, dia kaitkan dengan kehidupan
seharian. Ada yang bila kita dengar, kita dapat membina kehidupan kita dengan kehidupan beragama. Ada orang yang pula dia macam dapat cerita tu cerita yang hanya seronok didengar, kemudian akhirnya dilupai. Mari pula next year, tahun depan, dengar balik, kemudian hilang begitu saja. Ada yang macam tu. Jadi kita hadir pada malam ini, nak dapatkan satu pengajaran daripada cerita Isra wal Mi'raj ini, dan kita tak nak lupa. Dan kalau bolehnya benda tu kita boleh buat terus menerus, dia terpahat pada diri kita, bermula dengan soal iman, keyakinan peristiwa itu. Dan yang kedua, apa yang disampaikan oleh Allah, suatu perintah yang dinamakan sebagai perintah solat yang wajib dilakukan oleh orang Islam pada tiap-tiap hari 5 waktu sehari semalam. Ini yang sebenarnya yang kita nak ambil tahu dan kita nak faham, sehinggalah kita tak lupa dan jangan dilalai, jangan dicuaikan. Kan itu Isra wal Mi'raj ini, kalau orang kata dia hanya sebagai satu penceritaan, sebenarnya itu adalah salah. Sebaliknya, peristiwa Isra wal Mi'raj untuk menguji sejauh mana kita betul-betul yakin dengan apa yang berlaku dan mesej yang disampaikan sehingga ila yaumil qiyamah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di mana-mana pun sekarang, walaupun belum lagi esok, baru 27 Rejab, malam ni kita dah sambut dah. Besok pun begitu juga. Sebenarnya peristiwa Isra wal Mi'raj ini jangan kita katakan 27 Rejab. Dia berlaku di dalam bulan Rejab. Jumhur ulama tidak mengatakan bahawa dia berlaku pada tepat 27 Rejab. Kita ambil jumhur ulama kata bulan Rejab, artinya meraihkan bulan Isra wal Mi'raj ini, bulan Rejab, kita sinonim dengan amalan ibadat yang wajib, yakni sembahyang. Sembahyang ni bukan setahun sekali. Ada orang yang sembahyang ni setahun sekali. Ada. Itu cara dia lah. Surah Mi'raj dia setiap setahun sekali. Waktu bila? Ramadan. Bila pula Ramadan? Tarawih setahun sekali. Dia faham surah Mi'raj setahun sekali. Dia bagi tarawih setahun sekali. Dan dia buat betul. Dia buat betul dengan cara berjamaah. Dia yang macam tu. Itu sunat. Dan ada pula dia tambah sikit, dia bagi seminggu sekali pula dengan Jumaat. Yang ni golongan ahli sunat buat Jumaat. Ni kita tak boleh ikut. Ni kita tak boleh ikut. Sebab apa dia? Pemahaman tentang ibadat solat dia anggap macam tu. Sunat setahun sekali. Kalau tak tarawih, raya. Raya tak boleh miss. Cuba kita rasa ni kita tak sembahyang raya pada tahun ni. Saja tu lepak di rumah orang tu, kalau takbir malam raya lagi tak takbir, berdentum-dentak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Weh, kita dah nak raya. Bukan nak raya, memang dah raya dah. Takbir tu menandakan raya lah tu. Tak dah ni nak raya, dah besok kita nak sembahyang raya. Kalut kita dengar takbir raya, kita pun buat tak tahu dulu di rumah. Korek hidung lah dia, kan? Cabut bulu ketiak lah dia pagi raya. Habis cabut bulu ketiak, kemudian suami isteri makan, buka lemak, makan lemak. Belum sembahyang raya dah buka lemak. Tak pula kan? Kerana ini makanan sunat sebelum sembahyang raya kan sunat makan. Habis makan, kemudian buka, berdentum-dentak, berdengkur. Kena pula mulut kan lemak, ngantuk juga. Kena pula rendam tu macam-macam. Daging rusa ada, kijang ada, daging landak. Wih, sedap juga. Kena rendam daging landak. Tak pernah rasa landak. Tanya mana makan landak. Sedap. Pandai cara masak. Dia sedap. Macam-macam jenis. Anak pun ada. Kucing dia tak ada kan. Pagi raya makan. Mengantuk, tidur. Memang dia tahu dia tak nak sembahyang raya. Agak-agak lepas tu rasa macam mana? Ish, kenapa aku tak sembahyang raya tadi?
orang macam ni sembahyang fardu dia lalai, leka, jual. Jenis orang macam ni dia tak nak ambil cerita bab ibadat solat ni susah. Yang dia nak ambil iaitu hanya waktu bila. Kira waktu nak raya je. Bila orang kata raya dia pun nak raya. Apa benda raya? Tak, orang raya pun raya. Hang ni juga raya, itu raya. Ini berlaku pada orang yang tak memahami tanggungjawab diri dia yang sepatut dia tunaikan. Kenapa? Dia mesti menunaikan amanah yang ada pada diri dia. Tak boleh kita ambil cuai dia. Kalau sembahyang pun tak boleh cuai lalai. Macam mana orang boleh iman ni kejap ada kejap tak ada macam diskucik semua. Ada orang macam tu. Dia tak kisah iman dia semua, dia tak kisah iman yang orang kata nipis boleh bawa, dia tak peduli. Sebab bagi dia hidup zaman hari ini zaman moden. Zaman hari ini zaman Samsung. Yang katakan Samsung S2, S3, S4. Kemudian ada Galaxy. Dia ada berapa macam-macam series. Dia ada 5, dia ada 7, dia ada 8, dia 10.1 pula hari ni Tab Galaxy. Zaman-zaman ni bagi dia nantinya duduk pergi masjid buat apa dia? Mayang ngaji apa semua dia apa dia baca Quran dia pun dah. Duduk kaduk sangat apa, ambil kitab sana kitab sini, duduk ngaji di surau masjid buat apa? Nak mayang jemaah kaduk apa benda. Hari ni zaman borderless world, dunia tanpa sempadan. New millennium, hari ni zaman yang dah berkembang, moving forward. Apa yang kita kalau nak duduk di masjid pakai kain serban, kopiah bergerak, kemudian dengan tudung, dengan telekung, wah, ini bukan zaman-zaman dulu. Ada tak jenis orang macam ni? Bukan sikit orang Islam yang berpandangan begitu. Mereka ni lalai, cuai. Dilalai dan dicuaikan kerana apa? Kerana keduniaan yang menghambat. Bila mana dunia yang menghambat mengerumuni pada diri dia, timbul satu rasa cinta yang ni Nabi kata hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia kata Rasulullah merupakan kepala ataupun bapak segala kejahatan, ibu segala kejahatan. Cinta dunia. Wala yaqtifanna Allah fi qulubikumul wahna wa mal wahn ya Rasulullah qala al wahn hubbud dunya wa karahiyatul maut atau kama qala rawahu Abu Dawud. Ada Nabi ceritakan dalam hadis, Nabi kata di akhir zaman umat Islam dicampakkan oleh Allah penyakit wahan. Lalu sahabat bertanya, qalu wa mal wahn ya Rasulullah, apa di wahan? Lantas Nabi menjawab, al wahn hubbud dunya wa karahiyatul maut, kata Rasulullah. Wahan adalah penyakit cinta dunia dan benci kepada kematian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini penyakit yang melekat, bukan setakat dia hinggap, dia melekat, encourage, pahat sampai payah nak keluar lagi dah kalau kita tidak ada penawar. Sebab tak ada usaha mencari penawar. Bila kita nak cari penawar, antaranya kata para alim ulama, nak buka pintu hati balik, mesti kita berada, bergaul, bercampur dengan orang-orang yang soleh. Di mana tempat orang soleh? Di fil masjid, yang disebut innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. At-Taubah ayat 18. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid, yang mengimarahkan masjid, terdiri dari kalangan orang yang yakin percaya kepada Allah dan hari akhirat. Mereka mendirikan solat, menunaikan zakat. Mereka itu tidak takut kaitkan kepada Allah, dan diharapkan golongan itulah yang mendapat petunjuk hidayah daripada. Nampak? Inilah ciri orang-orang soleh. So kita nak buka pintu hati kita, kita nak kena duduk dalam majlis yang kita hadir ni. Yang kita kadang-kadang dah terkunci, pintu hati kita susah nak menerima kebenaran. Macam mana nak buat? Datang masjid. Sebab himpunan orang-orang saleh ahli din yang kita duduk ni tak lama sekejap. Lepas tu kita pun balik ni macam mana hati kita? Kalau kita nak buat comparison, perbandingan duduk
Raja Lawak, dia ada lagi Raja Lawak. 3 kategori itu. Kita duduk di rumah tengok kik duduk pula seorang-seorang tengok Raja Lawak. Banding kita duduk di masjid, apa yang kita boleh dapat? Majlis zikir, majlis ta'lim, keampunan Allah turun, tuan-tuan. Bila mana kita muhasabah dan kita rasa kesedaran sewaktu kita berhimpun di dalam masjid, kita menyebut dengan kalimah istighfar after pray, selepas sembahyang tadi. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Tentulah kita kata Hafiz Hamidun dengan intonasi istighfar yang cukup syahdu. Di mana kita dapat? Di masjid. Kalau di rumah duk kakak tadi macam nak pecah rumah tuan. Allah punya seronok berdekah-dekah tengok TV. Tanya apa dapat? Tadi seronok tengok Jozan ke belum? Bukan Joran, Jozan. Sikit lagi nak jadi Joran kan? Apa dapat? Tak ada apa. Tengok depo duk gelap. Depo gelap sendiri, kemudian kita pun gelap, tolong gelap pun depo. Dapat dah depo. Dapat dah depo. Apa dia? Yang tekan untung depo. Kita pun dapat. Depo 30,000 dapat. Yang jadi juri Maharaja Lawak tuan-tuan 10 minggu. Tuan-tuan tahu depo punya income yang kita duk tengok kayakan Astro 10 minggu. Depo dapat 30,000. Saya tak nak sebut orang. 30,000 seorang dapat juri tu. Bukan dapat cik nampak hari ni macam syok sendiri, boyo-boyo kata juri tu. Macam tak lawak ke? Kan gitu. Lepas tu yang juri kedua, nampak macam hari ni tak apa-apa nak cantik berbanding dengan minggu lepas. Juri ketiga kena buat banding minggu depan. Itu je komen, tak ada apa. Ya. Lepas tu 30,000 tuan-tuan. Siapa yang kaya kan depo? Ni yang tengok tadi. Ada terasa tersentuh dengan umat Islam Rohingya di Myanmar. Bukan sikit punya kesaliman. Dibakar hidup-hidup, dibunuh begitu zalim. Palestin, Syria. Ada kita rasa keperitan, tanggung derita, suffering yang cukup dahsyat hebat diuji. Ada kita fikir orang yang sana dah. Sebab kita dah comfort. Kita hidup hari ini zaman yang selesa. Tak apa. Tak ada apa. Islam ke tak Islam ke, kira tak mayang pun, mak ada kira dia boleh jadi imam jadi. Dia tak rasa dia tu patut melibatkan diri dalam kerja agama. Dah. Inilah. Hari ini trend pengen masyarakat umat Islam menjelang akhir zaman, Nabi kata dicampakkan ke atas mereka yang ini penyakit wahan, cinta dunia dan benci kepada kematian. Justru itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, balik-balik kita sebagai manusia yang Allah cipta, yang Allah jadikan, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Kata Allah, aku jadikan manusia sebagai khalifah. Abu Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah, singkatannya Hamka, meninggal pada tahun 1981. Selalu kita pergi Bukit Tinggi, kita tahu di situlah tempat kelahiran Hamka, seorang ulama tersohor Indonesia. Muslimat yang dirahmati Allah. Jadi Hamka menyatakan bahawa khalifah itu ialah menyambung mentadbir kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka. Kalau kita faham, Allah jadikan dunia ini untuk manusia, dan manusia yang Allah jadikan itu adalah untuk negeri akhirat. Kita lihat tujuan kita duduk di atas muka bumi ini sebagai khalifah, bukan boleh lenggang kangkung, goyang kaki, tanpa ada satu tanggungjawab yang kita lakukan terhadap muka Allah. Sebab itulah bila mana Nabi SAW menunjukkan agama perjuangan agama Islam,
ahli syurga ni tanpa ada buat sesuatu yang Allah perintah, tak ada. Mesti mereka melaksanakan perintah Allah. Daripada perkara wajib, kemudian mandub yang sunat digalakkan. Di dalam hukum fiqh macam-macam perkara sunat kita boleh buat. Yang wajib ni kalau tak buat, ada peluang ke kita nak berada di dalam syurga Allah? Macam mana kita nak mengaku diri kita sebagai khalifatul fil ardh, sedangkan kita adalah pentadbir muka bumi Allah? Takkan kita mentadbir kalau kita kerja di mana-mana pun, kalau kita kerja government, kita kata good governance, maknanya takbir sedia ataupun pentadbiran yang baik yang kita nak. Kalau kata kita mentadbir diri kita sebagai khalifah, sebagai penyambung pentadbiran kerajaan Allah, takkan kita tak mahu menjadikan bumi Allah ini sebagai bumi yang sejahtera. Sehingga kita lihat hari ini orang yang nak buat kejahatan lebih mudah daripada orang yang nak buat kebaikan. Sehinggalah keadaan ditambah dengan tanda-tanda besar yang nak berlaku sebagai tanda kiamat. Orang yang baik dianggap orang tu buat kerja jahat, dan orang yang buat jahat dianggap orang tu buat perkara kebaikan. Lagilah rosaknya kehidupan kita di akhir zaman. Nak kata macam mana? Ini berlaku hari ini. Ini berlaku hari ini. Ada satu orang Cina, ada mula-mulanya ada satu orang Melayu Islam kita pergi komplain satu buah masjid di negeri Islam. Dia kata boleh tak volume azan waktu subuh diperlahankan sebab kami terganggu dengan azan ni kuat sangat, terkejut anak tak boleh tidur. Orang Islam pergi komplain masjid. Saya sebut dah masjid mana, AJK beritahu kepada saya tahu dah. Ada seorang bukan Islam dan Muslim, Jayatul Alim, datang masjid puji banyak bangun ini azan subuh sebab anak boleh bangun untuk sekolah. Kalau tak azan ni susah anak boleh nak pergi sekolah, susah nak bangun tak pergi sekolah. Biasa tak? Ini kata zaman ni. Yang Islam komplain tak nak Islam, yang bukan Islam puji pula kerja-kerja Islam seperti azan tadi. Dunia dah terbalik dah tuan-tuan hari ini. Yang baik nampak jahat, yang jahat pula nampak baik. Tak pelik kita hari ini. Duduk dalam majlis ini adalah suatu majlis zikir, majlis ta'lim, mengingati Allah. Kemudian kita nak jadi orang yang ada ilmu pengetahuan sampai daripada ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Nampak yang disebutkan tadi adalah ayat tentang apa dia? Bacaan, knowledge. Kita hadir di majlis yang baik. Ada yang sampai buat macam-macam banting, banner, kain rentang untuk mengimarahkan lagi rumah Allah dengan majlis ilmu. Adakah semua rasa bila tengok terpanggil, aku nak hadir, aku nak datang, aku nak datang, aku nak datang? Tak. Cuba banding tadi kalau ada final Raja Lawak ataupun final Kilauan Emas. Allah Tuhan. Yang veteran 40 ke atas tu, 40 years above. Mio, yang minat pada Mio tu, yang nak apa ni kan? Saya tak tengok orang beritahu, tidak ada. Penuh, berkejut, meremut. Bukan budak umur, kita kata dah 50 anak pun dah mengutin untuk nyanyi apa lagi. Ada yang suang, siapa bilang gadis Melayu tak menawar la ilaha illallah. Orang macam ni kita kata kubur, kata mari rumah, kita pergi dah lah, kita kata. Takkan tak sedar dengan umur usia macam tu. Nak menyanyi lagi. Ni yang jenis makaro ni, yang jenis minakaro dan makaro. Makaro mat karaoke, minakaro minah karaoke. Subuh nyanyian di akhir zaman ni ad-dukhilatul qiyad wal ma'asi. Nabi sebut tu idza fa'alat ummati 15 khaslatan halal bi halal balad. Ada 15 perkara yang Nabi kata maksiat yang dibuat oleh umat Islam, manusia akhir zaman, halal bi halal balad. Tunai balad, musibah turun. Sampai daripada 15 benda yang Nabi sebut.
Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, tanda-tanda nak kiamat. Di antara 15 tu, saya ambil tadi 2. At-Tukhilatul Qiyad wal Ma'az. Dia pun pergi mengagungkan selebriti penyanyi. Dan yang kedua, ma'azif, bunyi-bunyian, muzik, alat-alat muzik di mana-mana sahaja hari itu. TV, radio, media masa elektronik, cetak, boleh baca kisah-kisah artis, baca Idra yang selalu duduk belakang mingguan Malaysia setiap minggu hari Ahad. Kadang pun tengok gambar seronok, gambar seksi, nampak paha. Kemudian dalam gambar cerita, oh artis ni dah putus cinta dengan tu. Kemudian Pak Muni dah macam-macam, dah cerai. Kemudian dah macam-macam kembung mengandung. Semua cerita artis. RTV, majalah Mangga, Memutan, Manggih, macam keretapan jenuh kita. Nampak? Tak ada. Kita seronok cerita-cerita artis, hiburan tadi. Inilah sebenarnya racun untuk orang Islam, supaya orang Islam tadi bila racun, kan kita kena poison food poison, kan, poisoning, keracunan makanan. Macam mana? Oh, enggak, sakit perut, macam-macam nak jerit-jerit. Bila racun tadi, dia nak melemahkan keyakinan, kepercayaan kita kepada Allah yang sudah dibina sejak daripada usia seawal 7 tahun. Bagaimana didikan yang Nabi suruh? Muru auladakum bis-shalah wa hum abna' sab'i sin wadribuhum 'alaiha wa hum abna' 'ashar. Sebab dia sekolah Nabi kata, apa dia suruh anak sembahyang 7 tahun. 7 tahun standard 1 darjah 1. So kalau dia tak nak sembahyang usia 10 tahun darjah 4, maka Nabi kata wadribuhum, hendaklah kamu pukul sebagai pukul pengajaran. Nampak tak tuan-tuan? Iman yang kita bina mak bapak, selalu kita attend, hadir seminar kekeluargaan, parenting skills, kemahiran keibu-bapaan, kita pergi. Tak ada benda lain, itulah kan. Suruh anak mayang pukul, suruh anak mayang pukul, tak mayang, didik dengan Quran. Kita dah bina daripada kecil, tiba-tiba suasana environment yang ada hari ini, hadirin sekalian, nak salah bapak yang anak-anak tak menjadi dah daripada kecil kami suruh. Tapi yang kedua ni kami nak tanya, kawalan alat media, TV, radio, setakat mana anak-anak kami boleh terdidik dengan siaran daripada radio dan juga TV? So that's question, answer daripada soalan yang kami soal tadi. Jawab. Siapa nak jawab? TV kata, apa pula kami kira menyediakan rancangan-rancangan, hampa duduk belakang sampai 120 sebulan bayar Astro, siapa suruh? Pula dah nak kata apa nak? Siapa yang salah? Balik pada kita kata dah, aku ni kira ikut semasa aku dia. Kalau tak beli aku dia siaran daripada Astro, nanti anak-anak tak reti ni, anak-anak tengok Discovery macam-macam yang berpelajaran, yang boleh ambil sebagai pengajaran, nasihat untuk ilmu. Tapi setakat mana kita boleh kawal? Macam ni, telefon, pergi beli telefon, kemudian kedai dealer tanya, you mau download apa benda video yang you mau? Kami boleh bagi package RM20, you boleh dapat video movie 10 movie. Kemudian dia kata ada baik punya, sampai macam tu ditawarkan. Kita dengar benda baik yang baik punya, dia kata. Dia tengok ni belum filem punya. Oh, tuan-tuan, nak kata apa hari ni? Kita didik daripada 7 tahun suruh sembahyang, 10 tahun pukul tak sembahyang. Bila dah besar, pengaruh suasana yang datang daripada kawan pergaulan yang bebas dan akhirnya nampak, akhirnya berkecai. Kerana itulah Islam. Bukan Islam yang diperintah. Islam mesti memerintah, baru betul, baru boleh kawalan tadi daripada semua peringkat. Tak boleh lagi kita kata, kami nak buat macam mana? Sekarang ni kami nampak boleh setakat kami mengajar di rumah, di luar kami tak boleh kawal sebab sistem yang ada di luar, kan? Mereka pergi sekolah, mereka boleh mengaji macam Tuhan itu je. Lepas tu keluar daripada sekolah, mereka boleh smoking, rokok, kemudian mereka boleh gaul dengan kawan-kawan
kawan merendah kapling macam-macam lah. Daripada Pak daripada Mak macam kami tak boleh nak kontrol. Kita salah siapa? Pentakdiran sistem. Tapi kalau katakan fully syumul udkhulu bisilmi kafah, masuklah kamu Islam keseluruhannya, dari sudut perundangan, perlembagaan, rule of law, semua ni dah ada dah berdasarkan kepada Quran hadis. Kalau waktu itu mak bapak katakan, mak bapak salahkan pemerintah yang tu, tak betul. Sebab kerajaan government sudah menyediakan apa dia Quran hadis, semua dah ada. Semua dikawal. TV boleh siaran yang ni, tapi kena lihat tapisan, kena ada lembaga penapisan yang ni boleh keluar, yang ni tak boleh keluar, yang ni melapor boleh goncang kita. Kemudian ni paparan gambar yang macam ni, yang tak senonoh, yang bukan etika sebagai orang Islam, yang ni so no way, no entry, tak boleh masuk. Jadi kawalan, kontrol, monitor datang, monitoring datang daripada sistem pemerintahan. InsyaAllah tuan-tuan kita selamat. Tapi syarat mesti berpandukan kepada Quran hadis. Kalau sekiranya tidak, inilah yang berlaku. Inilah yang berlaku. Tak boleh salah guru, teacher. Dia pun dah ada. Guru Jakob ada. Di mana dia sekolah? Sekolah rendah, sekolah menengah. Kemudian guru pengajian Islam dah ada, subjek agama dah ada. Tapi adakah itu memadai, mencukupi untuk anak-anak kita mendewasakan dirinya dengan suasana agama? Jawapannya tidak. No. Sebab apa dia? Sebab terlalu banyak hari ini yang dikatakan tadi, pengaruh-pengaruh anasir yang boleh merosakkan iman, kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuklah dalam peristiwa Isra wa Mi'raj, wataknya Allah, Rasul, Malaikat dan Buraq. Kemudian Nabi bawa balik cerita perintah sembahyang. Kalau katakan hari ini kita tengok, memang kita seronok, kita kata amat, tak ada apa hari ini, boleh dulu kini sana sini. Adakah betul? Kalau kita lihat kepada perjuangan Rasulullah, pengorbanan Nabi, mujahadah golongan-golongan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bukan takat mereka jadi orang Islam yang beriman, tapi mereka sampai kesudah mati mereka dalam keadaan iman dan takwa. Mereka memerintah tadi betul-betul yang mereka cengkap dengan pemerintahan Islam. Baru wujud keselamatan, kesejahteraan dan keharmonian, termasuklah keamanan yang ditentukan dalam perspektif Islam yang sebenar. Bukan maksud sejahtera kita boleh bergerak di sana di sini tanpa ada kemudaratan, bahaya. Bukan maksud macam itu. Yang katakan kesejahteraan ini maksudnya kita dapat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, negara yang baik, wa rabbun ghafur, keampunan datang daripada Allah. Segera Allah ampunkan. Kalau kita buat mistik, silap sikit, Allah ampun. Silap, Allah cepat nak ampun. Sebab kita tahu kita manusia tak boleh tak buat silap, mesti kita buat silap. Tapi adanya kesedaran, awareness tadi, maka cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah. Itu diajar oleh Nabi kita, Nabi SAW. Itu yang diajar sehinggalah akhir zaman. Kerana itu hari ini kita nak kena tengok dulu pada diri kita. Macam mana kita hari ini, diri kita, ibu bapa dengan anak-anak, keluarga macam mana? Adakah telah kita wujudkan pelajaran iman, tauhid dalam keluarga kita? Satu persatu kita kena tengok balik. Benda ni kita tak boleh ambil reka, tak boleh jual lain. Ni nak cerita ni tuan-tuan, peristiwa Isra wa Mi'raj. Tadi baru mukadimah, baru nak masuk ke depan. Cerita Isra wa Mi'raj ini dah disebutkan tadi, ujian iman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tengok kekasihnya Rasulullah Habibullah. Waktu itu sedih. Kerana dua orang yang disayangi oleh Rasulullah di Mekah meninggal. Seorang isteri, wanita pertama beriman, Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Yang kedua Abu Talib, saudara Nabi. Dua-dua ni manusia yang banyak membantu dalam perjuangan Rasulullah di bumi Mekah. Setahun sebelum hijrah Nabi, Mekah ke Yathrib, Madinah. Cerita ni berlaku Isra wa Mi'raj. Jadi bayangkanlah lebih kurang 12 tahun perjuangan Nabi di bumi
seluruh pelosok kota Mekah dengan cahaya keimanan. Yang Nabi nak keluarkan minal zulumati ila nur. Nabi nak keluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Yang ni yang dikatakan iman ni menerangkan kegelapan. Kegelapan dikatakan sebagai kejahilan. Berapa lama dah sebelum itu mereka hidup dalam keadaan jahiliah? Bayangkanlah. Selepas Nabi Isa diangkat oleh Allah 500 tahun tidak ada Nabi dan Rasul. Mereka hidup dalam keadaan bergelumang dengan macam-macam karat jahiliah. Nabi diutuskan oleh Allah nak buka, nak pecahkan tembok yang ada di depan supaya mereka nampak kebenaran cahaya iman yang dibawa oleh Nabi kita Nabi SAW. Ingat senang ke? Semua terima ke? Tak. Macam-macam tamparan yang Nabi dapat. Bentuk hina, kemudian fizikal, tekanan, mental, macam-macam. Boykot 3 tahun yang katakan daripada Bani yang disebut sebagai Bani Hashim, keturunan Rasulullah. Dia pun tak cakap dengan Nabi, boykot ekonomi Nabi. Dia pun tak tahu anak makan-makan, tapi tak boleh. Tekanan tuan-tuan, pressure yang cukup kuat dan dahsyat Nabi terima. Ini ujian. Kita ambil gambaran Isra wa Mi'raj, ini pun di antara ujian. Ujian nak tengok siapa tadi yang betul-betul yakin, percaya kepada Allah, Rasul, malaikat, Buraq, sebahagian daripada watak yang ada itu, dan Buraq daripada syurga. Nak tengok apa percaya ketika Isra wa Mi'raj. Percaya tak yang katakan perjalanan itu selepas Aisyah kemudian turun sebelum subuh. Bainama ana fil khatib wa qala rubama fil hijir muttaji'an id atani atin faqat fashaqqa min qismi ila sha'ratihi fastakhraja qalbi faghusila qalbi thumma hushiya thumma u'id utitu bil buraq wa huwa dabbatun abyad tawil fawqa al-himar wa dun al-baghi yad'u hafirahu 'inda muntaha tarfi. Hadis itu panjang dalam kitab Isra wa Mi'raj karangan Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Imam Sya'rawi syarahan Isra wa Mi'raj. Dalam kitab itu disebut panjang cerita hadis ni. Jadi katanya di situnya Rasulullah bainama anna fil Hatib, aku berada dekat Hatib. Apa yang Hatib ni sama dengan Hijr Ismail di Mekah. Waktunya bila? Waktunya lailan. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Lailan maksud dia malam. Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa ja'alna al-laila libasa. Allah jadikan siang ma'asha, kita boleh cari rezeki. Dan Allah kata malam kami jadikan untuk apa dia? Jadikan sebagai pakaian. Taksirnya pakaian adalah malabis. Yang ni tidur. Waktu malam ini untuk tidur, bukan duk merendah pergi uptown, downtown. Hari ini terbalik ya. Terbalik hari ini malam kita ke mana? Keluar. Kena pula malam minggu. Race motor yang mak rempit, bina rempit, yang kaki isteri belakang. Tak tahu dia pun tekan minyak, tak minyak brek. Kita kata gila babi ke babi pun tak gila macam ni. Yang cerita tu tuan-tuan. Itu yang kata mak rempit mati di atas jalan yang lurus. Tengok highway. Ya Allah, dia pun boleh macam terbang lah. Ulah minyak motor tak tekan brek tu lah. Kita kata kalau semua lalu tak apalah, dia boleh lalu semua. Kalau depan terlintas babi, apa nak jadi? Tak tergolek, bukan tergolek kau, tergolek khinzir, tergolek pig babi kan. Ini kita nampak malam merendah pergi uptown, balik pukul apa? Nak uptown ni tuan-tuan pukul 10, tak ada apa lagi, pukul 12 kemuncak 1 pagi. Islam semua pun macam tu. Pergi downtown, tak kira lah dia 24 Shah Alam dan setapak dia ada downtown, dia ada up and down. Tak tahulah, itu down kabur semua belaka yang tadi kubur ni, up and down ni. Daripada mana kita dapat cerita up and down, uptown, downtown ni tuan-tuan? Cuba kita pergi negara barat, Europe, UK. Saya pun balik daripada Europe minggu lepas, last week. Ada ceramah di Belanda, di Rotterdam, Amsterdam, Rotterdam, Paris, Brussels di Belgium, kemudian di Luxembourg. 7 tahun, 6 tahun dah, masuk tahun ni 6 tahun dah. Cerita dakwah di luar negara.
Saya pergi ke London, kita pergi juga ke Manchester, pergi ke Glasgow, Edinburgh, kan? Orang yang selalu saya tahu lah di Dundee. Kemudian kita pergi di sebelah Central London, East London, North London. Tengok di London ni malam ke-7 ni bila 7 malam. Kita 7 malam. Tak ada apa lagi kan? Baru nak buka kedai pun ada. Depa 7 malam close already. Tutup. Sebelum dia sampai di Amsterdam pukul 5, lebih kurang 5 petang. Kita depa 5 petang tutup. Tutup. Kita nak pergi apa dia souvenir shop. Adalah kawan-kawan. Tutup lah. Pukul 5 petang dah tutup lah. Nak beli souvenir apa benda? Kita kalau ada pukul 1 pagi boleh pergi lagi souvenir shop. Kat KLCC apa benda? Mereka tak ada cerita tu yang saya teringat. Datuk Dr. Ismail Ibrahim Mantan, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dulu pun juga sebagai mantan Duta Malaysia di Saudi Arabia. Teringat lagi kajian Datuk Dr. Ismail Ibrahim. Dia kata kajian UK KL UK. Bandingkan hidup di UK United Kingdom dengan KL. Waktu dia bila? Waktu malam. Dia kata tengok beza banding dengan UK. Sana kebanyakan kedai ditutup 7 malam ni dah tutup dah. Yang pertama tak ada kedai dia buka lah. Kalau malam ni 7 malam. Kecuali adalah Tesco yang 24 hours. Dia adalah yang diberi license untuk 24 jam buka. Tapi tak banyak. Petropam pun tak banyak yang 24 jam. Banyaknya pukul 7 habis dah tutup Petropam. Pukul 7 malam dia pun tak pernah gitu tuan. Saya sampai di Oxford dulu di England. Masa tu lapor pun lapor sangat malam nak cari kebab di Oxford. Tutup dah. Pukul 7 kira habis dah tuan. Nak cari apa benda? Kedai pun tutup. Satu. Yang kedua, awak tak dijual di kedai-kedai terbuka. Dia pernah kena masuk dalam. Macam Turki, Tayyip Erdogan buat satu undang-undang masuk dalam parlimen, undang-undang baru. Nak minum apa boleh, tapi dalam, jangan luar. Dah dia pun tak setuju, nampak buat macam-macam pula kerusuhan itu ini. Marah pula Erdogan, bayar pula Turki kan 10 tahun. Itu tekanan kuat sangat. Dia punya pengaruh atas tu cukup kuat. Pengaruh sekularisme. Yang kedua tadi, Arab tak jual di luar. Nak minum dalam premis. Yang ketiga, kajian Datuk Dr. Ismail Ibrahim kemudian, yakni kelab-kelab malam, naik kelab dibuka hanya 12 malam. Tak boleh lebih. Kalau lebih, disaman. Jadi saya sebut ni tuan-tuan, dasar pengalaman. Tuan-tuan pergilah kan. Kalau bawa saya lagi bagus tuan-tuan ni. Nak pergi tahun depan. Saya boleh tunjuk tempat-tempat apa yang saya dah berpengalaman. Berapa kali dah UK dengan Europe. 6 tahun. Termasuk tahun ni tuan-tuan. Tengok macam mana. Kenapa malam mereka tak hidup seperti mana malam kita negara Islam? Kenapa mereka negara barat? Bukan negara Islam. Tu yang kita nak kena cari punca hari ni. Macam mana masalah sosial very very critical kita hari ni, kronik. Yang kita dengar cerita macam-macam. Anak luar nikah sampai 214,000 within 1 year. Tahun 2011, tahun 2011 dapat daripada Jabatan Pendaftaran Negara Putrajaya. Bahagi setiap hari 586 bayi luar nikah yang lahir. Tak kronik ke tuan-tuan? Baru ni kita dengar dalam radio IKIM, Prof. Dr. Muhayya sebut 56 tahun kita merdeka. 15% sahaja yang semayang 5 waktu sehari semalam. Mana 85% tak semayang 5 waktu sehari semalam. Sedangkan kita ada rumah ibadat berapa? 25,000 seluruh negara. Masjid 5,000. Surau termasuk SDJ, surau diri Jumaat, ada 20,000. Campur 5,000 buah masjid, ada 25,000 rumah ibadat seluruh negara, daripada Sabah sampai ke Perlis sampai ke Johor. Baloi ke Padan ke dengan 15%, 15% yang sembahyang 5 times 5 waktu sehari semalam. Ada kemungkinan tak, kita kata most probably, kemungkinan besar dikaitkan dengan masalah sosial, penyakit sosial yang cukup dahsyat, khususnya kepada golongan Melayu, orang-orang Melayu. Ada tak kisahnya? Mesti ada. So, you have to find the root cause before taking the preventive action.
Saya nak cakap kompetisi kita tuan sebab Tuhan tak faham cakap Melayu ni. Kita kena cari the root cause, sebab punca sebut utama yang berlakunya hari ini tak semayang, gejala sosial, anak itunya. Kenapa? Cari punca. Ni bukan tanggungjawab ustaz, ustazah, bukan tanggungjawab ulama, hakim, jawatan agama. Itu bukan dah. Semua ni kena berperanan. Masing-masing kena tanya. Who are you? Who are you? Who are you? Jangan tanya orang. Nak kena tanya who am I? Who am I? Who am I? Siapa? Siapa? Sebab kita banyak lupa tanggungjawab kita hari ini. Kadang-kadang sekadar kita kata cukuplah gerak anak sahur bangun puasa. Lah, tu je. Lu bangun ni sok-sok kan. Orang kata sok ni bukan syok. Sok ni maknanya sahur. Bangun-bangun sok-sok. Kita kata bangun-bangun syok-syok. Bukan syok-sok. Kejut. Dah tanggungjawab mak, tanggungjawab mak. Kejut anak sok. Dia sok puasa dah. Takkan tu ke dah? Yang saya sebutkan tadi, macam-macam. Peringkat kita sebagai rakyat, cara rakyat. Peringkat pemerintah, pentadbir, cara mereka. Fikir macam mana kita nak memperhidupkan sistem kemasyarakatan society hari ini yang kita nampak. Allah. Tengok dalam TV yang kita kata tadi, satu cerita lawak, kemudian filem-filem, drama-drama cerita keburukan, aib-aib orang, keruntuhan rumah tangga. Semacam satu perkara yang kita nampak disastering society. Benda negatif diperbesarkan. Ini gambaran yang tak baik sebenarnya. Bukan satu bentuk motivasi untuk masyarakat. Tengok cerita bercerai, tengok cerita bawa pengada, keretakan rumah tangga. Saya setuju dengan Prof. Muhayyad, Dr. Muhayyad sebut tadi dalam radio dikit. Disastering society. Benda kecil ni satu penyakit. Mereka selalu pergi tayangkan dalam TV ni, penerbit ni, pengarah filem ni, drama. Susah. Kalau boleh kita nak bagi kebaikan, tunjuk contoh keluar daripada TV ni benda yang baik. Jangan semarakkan lagi kemaksiatan dan keruntuhan akhlak, rosak moral. Sampai orang nak kahwin jadi takut. Orang nak kahwin jadi takut sebab apa digambarkan, hang kahwin lah hari ni 15 minit bercerai. Tobat, tak nak kahwin. Mana boleh macam tu? Cuba gambarkan semayang. Terdidiklah sebab TV ni cerita Melayu. Payah orang bukan Islam nak tengok. Biasanya orang Melayu tengok. So, gambarkan pengajaran yang baik. Macam tanah kubur. Tuan selalu tengok. Kena nak tengok tanah kubur je tuan. Jangan miss. Setiap hari kan, kata tak ulang 2-3 kali pun seronok. Nasibilah kamu. Hari ni lain pula, esok lain kan. Tengok ada je modal yang bagus. Tunjukkan satu-satu ni sebab jadi macam ni apa. Kadang-kadang muka dah terbakar, dah biru, kemudian mata tersembui, kemudian ni dah terjeli, kemudian dah berulat, busuk, kemudian air jadi keras, macam semalam kan. Dah air jadi keras, tak mandi mayat. Seronok tengok. Biasalah dia punya skrip dia macam tu, ending dia memang tu lah kan. Ini kejahatan. Cerita yang budak perempuan tu dia merendah dengan power dia berzina kan. Itu belum lagi tu. Seronok tu kan, tengah dia tayang iklan baru. Jangan miss. Tengok pukul 12 dah tengok. Dia tercekat biji mata kita tengok tanah kubur kan. Bila habis dia punya jahat masyarakat dia kan, Nasibilah Khan pun datang, ziarah mayat mati. Dulu tu orang panggil tu kan, untuk sidang, untuk kampung. Jadi jemput Nasibilah Khan buka kain tutup mayat. Bila tengok, Astaghfirullahaladzim. Kan suara dia macam mana? Macam tu. Kalau ke-12 kita dengar suara Nasibilah Khan, lompat kita tak istimewa kan? Tak berani itu. Bila tengok macam tu, orang pakai tutup. Ada yang lari pun ada lah. Tahan tengok, bau busuk satu, kemudian berulat macam-macam. Muka dah tak macam muka macam hantu lagi kita tu Melayu. Orang pakai nak lari Nasibilah Khan, bertenang semua. Kan tu suara tu. Marilah kita mendoakan agar rohnya diampuni oleh Allah. Allah Tuhan. Nasibilah Khan duduk lagi ya, tapi saja watak macam orang tua. Suara macam kubur tu yang lebat kita. Tapi bagus. Duk tengok benda-benda tak pengajaran yang kita nampak lama, baik tengok tanah kubur. Kan? Orang kaya nampak kepentingan malam kan, Umar Abdullah
saja dia lakukan. Itu cerita bukan betul, tapi saja orang kaya macam ni manipulir, model exploit orang, duit banyak dan bagi tekanan itu ini pada orang miskin. Allah balas saja. Nak bagi contoh kemudian pergi tuduh orang fitnah, itu fitnah pada orang berzina sampai mengandung. Ada satu budak lelaki tu yang selalu lakon kulit tak tinggi sikit kan, badan letak. Orang Penang ke orang Kedah, cakap Kedah, dia jaja habis satu kampung. Kira ni betul, aku tahu, aku dapat maklumat betul ni. Dia mengandung sebab dia berzina, padahal tak mengandung pun. Tekanan cukup kuat, akhirnya perempuan tu bunuh diri. Lepas dah benda tu, cerita tu, bila mana takdirnya mati dia. Yang pergi jaga fitnah, tuduh orang berzina mengandung, bila mati Allah terubahlah dia. Macam-macam kita tengok. Itu sebagai nak tarik kesedaran orang ramai masyarakat Islam. Kalau tidak, kita tak sedar. Tsunami berlaku tahun 2004, 26 Disember. Apa tahun lah? Kalau ni 2013, lebih kurang 9 tahun berlaku tsunami di Aceh. Ada kita rasa takut dengan kuasa Allah. Kita takut sebab bukan kuasa tetapi fizikal yang dijadikan oleh Allah tadi. Allah yang 7 meter, yang cukup dahsyat hebat, 100,000 lebih yang terkorban dalam tsunami Aceh. Orang tak takut sampai hari ini sebab kita tak melihat kuasa yang menjadikan tsunami, kita melihat ombak tsunami. Macam itu juga kalau kita yakin kepada Allah, sembahyang kita takkan tinggal. Takkan kita dengar setahun sekali Isra wa Mi'raj, dia tak beri kesan. Dia nak kena berjalan. Apa yang katakan Isra wa Mi'raj tadi, maka keyakinan kita pada perjalanan Isra wa Mi'raj itu adalah daripada kuasa Allah. Sebab kata Imam Sya'rawi, bermula ayat itu Subhana, Maha Suci Aku yang memperjalankan hamba pada waktu malam. Bila sebutkan tadi Maha Suci Allah yang memperjalankan hamba pada waktu malam, ini iman. Tak boleh dengan ukuran akal. Cuma Nabi cerita sikit sebagai intro, mukadimah starting dia. Nabi kata, aku ketika itu sedang berbaring muttaqi'an id atani atin faqat, maka datanglah beberapa malaikat bawa aku dekat sumur Zamzam. Nabi cerita itu supaya kita nampak realiti macam tu. Bukan maksud Nabi diturun dalam syurga. Nabi diambil oleh malaikat sedang berbaring tadi. Waktu tu Nabi sedih, duka cita. Dua orang yang Nabi sayang tadi meninggal, isterinya dengan Abu Talib. Jadi bila dalam keadaan begitu, Rasulullah SAW masih biasa, murung tu biasa kita kan. Isteri baru meninggal, tak sedih. Memang lelaki biasa 3 hari je, masuk hari keempat Aliu juga itu anak itu pun lelaki lah. Tapi kalau bini kita, isteri kita meninggal, kau jangan main. Sanggup tak kahwin tak mau, sayang dia pada suami dia. Masa mati meninggal duduk tengok, walaupun jauh lah, bang, tata titik titu, duduk tata titik titu dengan suami. I love you, I miss you. Cik, muah dengan. Padahal banyak dah kawan nak masuk lah dalam yang lahat. Cerita tak nak kubur tadi. Saya punya isteri pada suami, jangan main juga. Bau badan suami melekat kan. Kadang-kadang setengah isteri baju suami tu dia tak boleh. Kalau tak bau, isteri nak cium. Lebih-lebih lagi tak ketiak. Kalau tak cium dia jadi demam dengki. Isteri ni sampai melekat macam tu. Yang melekat kasih sayang dia sebagai isteri pada suami cukup rapat. Rasulullah dengan Khadijah, riba Khadijah. Nampak? Rasulullah waktu nak wafat nazar, Aisyah riba Rasulullah. Ibrahim anak Rasulullah mati kecil, meninggal kecil, Rasulullah dukung ribakan Ibrahim, menangis. Nak cerita tentang kasih sayang, ukhuwah, hubungan tadi, kerabat yang dikatakan kaum keluarga, suami isteri anak. Sayang. Karena itulah bila kita lihat orang yang pulang ke rahmatullah, meninggal, mak, bapa, isteri, suami, memang tak ada yang seronoklah bapa meninggal, mak meninggal lagi seronok. Biasa mesti menangis tu normal. Kalau tak menangis tu abnormal kan. Bahal tak menangis, tak seronok pula mak meninggal. Gila kan bukan? Ini nak ceritanya, itulah Nabi. So dua orang yang meninggal tadi Nabi sayang, maka kerana itu Allah tengok kekasihnya, Allah perjalankan. Nabi kata bawa dekat dengan telaga Zamzam, apa yang berlaku? Maka kata Rasulullah, fasyaqqa min tushi ila sya'ratihi, bermulalah pembedahan dada Rasulullah kali keempat.
Pertama usia 4 tahun, yang kedua waktu akil balik, ketiga Muhammad dilantik menjadi Rasul, yang keempat akhir waktu Muhammad nak di-Isra' Mi'raj, pembelahan dada. Fastakhraja qalbi, bermula daripada bawah leher sampailah sempadan di atas bulu ari-ari, dikeluarkan hati, kemudian faghusila qalbi, dibasuh min ma'in Zamzam, dengan air Zamzam. Cerita Nabi ni baru nampak real. Kalau cerita terus naik ke Sidratul Muntaha, tak ada apa benda peringkat statik mula di Mekah tempat lahir kita, macam tak ada skrip ni. Tapi bila diceritakan macam tu dalam hadis yang sahih, hadis Bukhari, benda tu betul. Benda tu betul. Persiapan kita tuan-tuan sebelum sembahyang, kalau berjunub mandi hadas, kalau tak ada air sembahyang kita kena ambil walaupun air wudu, air sembahyang tu, wudu tu hukumnya asalnya sunat, tapi bila nak sembahyang dia jadi wajib. Persiapan pakaian untuk aurat, ada kain, baju, kan? Tapi yang sembahyang kita pun kadang-kadang tengok dan kalau tengok kecemasan emergency, habis digulung untuk pusat, tutup kira Allahu Akbar, mulu ketiak sedap dua duk mengepuk Allahu Akbar, sampai Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, mulu ketiak keluar, tak pakai baju, jenis sembahyang gulung kain dulu. Ni pun ada juga jenis main kundal dia. Oh, kalau di masjid bukan main seronok dia, dengan kain sorban macam orang sombong, kan, dengan jubah, pen, ustaz tak ada pen, kan, dan cerita seluar dalam tak lekap. Di rumah betul-betul kain seluar dalam pun tak pakai, baju tak pakai, seluar dalam lagi tak pakai. Sembahyang berbuat gelembung, dah Assalamualaikum lah. Sembahyang doa pun tidak, zikir wirid pun tidak, itu pun bacaan pun belum tentu betul lagi, kan. Ikut dan di rumah ni tak ada siapa yang nak tengok. Main boleh tak kira mudah sembahyang ni. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Oh, di masjid Rabbi ghafirli itu tajwid bukan main. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Macam orang mengaji, baru belajar. Dia marah di rumah, Rabbi jubur pak, bunyi itu dah hilang. Kadang-kadang Rabbi ghafirli itu dah tak bunyi Rabbi itu tak, dia bunyi perlu jubur pak. Kau sini di Zimbabwe kita tahu. Cerita di rumah mendadak dia sembahyang. Nampak? Sebab apa beri ini pula? Kenapa ni? Pelajaran, knowledge. Solat ni tidak ada ilmu, dia tak jadi, tuan-tuan. Ya'ti ala nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Akhir zaman kata Rasulullah, beberapa yang sembahyang tapi dia pun tak sembahyang sebenarnya, kata Nabi. Allah takut tuan-tuan jadi golongan yang macam ni. Saya pesan ni pada diri saya dan diri tuan-tuan semua yang ada malam ni. Takut tak tuan-tuan? Kedebuk-kedebuk ni 20 tahun, 30 tahun dah tuan-tuan sudah sembahyang. Nabi kata wala yusallun. Sebab apa? Dia pun tak sembahyang, dia pun tak ada lalu. Persiapan Nabi nak bertemu Allah begitu rapi, begitu rapi. Dikeluarkan hati Nabi, dibasuh, kemudian dimasukkan ilmu, iman dan hikmah. Ilmu itu ada sebelum nak bertemu Allah, menjadi tetamu khas istimewa pada malam tu. Maka Nabi dibersihkan hati, dimasukkan ilmu, iman dan hikmah. Allahu Akbar. Kalau kita hari ni buat ibadat tanpa ilmu, kalau tadi sembahyang kemudian puasa, dia masuk radio Hot FM dekat TV3 sebelum puasa yang lepas, sehari sebelum puasa dia jemput kali kedua. Sebelum tu tajuk ibadat Qurban tahun lepas, yang baru ni 4 puasa. Besok puasa hari Sabtu, hari Jumaat saya masuk pukul 8 sampai pukul 9. Mula-mula ceritalah sikit apa dia ibadat puasa. Lepas tu buka talian. Pendengar yang pertama, listener yang pertama tembus talian telefon. Saya Ustaz, baru kahwin 24 tahun, perempuan. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, besok malam kalau saya puasa besoknya siang, malam ni Ustaz, kalau saya bersetubuh dengan suami saya, puasa saya batal tak Ustaz? Dia macam soalan itu kan, bukan siang, malam. Saya kata, adik, kalau malam pun tak boleh adik. Bukan adik, dia pakai sen melumpuh. Saya kata, saya lagi kuat melumpuh pakai sen. Saya kata, nak cerita bukan siang malam. Yang puasa ni bila siang, bermula fajar sadiq sampai terbenam huruf matahari, lebih kurang 12 jam. Ini bukan aus, 12 jam. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh
ada nonek-nonek tu mesti bohong. Tu je malam saya kata tadi, kalau boleh makan minum yang merokok cara merokok ni mesti bohong. Saya kata ada al-batayun wal sapuyun wal balun. Itu fil lughat Arabiah, Arabic language. Malam saya kata tak ada masalah. Oh ya tu Ustaz, ingatkan lagu ni malam tak boleh. Jangan tadi malam boleh, yang tak boleh siang. Baru saya faham. Yang kedua, itu okey lagi. Yang kedua, Ustaz, telefon lagi. Saya perempuan ni Ustaz, baru lagi. Umur dia baru lagi 20 lebih. Saya nak tanya Ustaz, so puasa hari satu, mula puasa 1 Ramadan, ya? Kalau kita kentut waktu kita puasa, ada tak puasa kita? La ilaha illallah. 3 tahun berturut-turut soalan kentut dapat bukan? Kentut. Ada orang tanya soalan macam tu. Kata DJ Faizal Ismail, DJ AG, Farah Fauzana, gigi gelak, nak macam perut dia bergelak dalam kursi radio FM tu. Ustaz ada soalan? Saya kata pula tak ada pula. Saya kata tahun depan tak tahulah. Kalau panggil dia lagi, Bang Kali tanya, Ustaz ni makan minum ni batal tak puasa? Tadi senang nak cerita je. Saya kata adik kentut, adik angin. Kalau kentut batal, berak lagi batal tu. Saya kata kena pula cerit. Bangun lepas sahur, lepas mayang subuh tak tahan, tak tahu apa dia berdarah kat batin, terpoyak masuk terpoyak benda, tak tahu usah pedah sangat, buat pedah, berak lagi batal, kecil lagi batal, kentut angin kan. Cuma beza dia kentut perlahan, kentut kuat. Oh cekui bau tu je nak cerita kentut. Oh ya Ustaz, tak selama ni saya ingatkan kentut ni batal puasa. La haula wala quwwata illa billah. Mesej ni apa dia tuan-tuan? Akibat daripada tak belajar, tak mengaji, inilah sebab dan akibat. Bill Gates, okey, Microsoft komputer kekayaan dia 150 bilion. Second, yang pertama Carlos Slim itu tycoon telekomunikasi Mexico, kekayaannya 257 bilion. Bill Gates 150 bilion. Dia kata apa dia pada anak? Dia tak bagi komputer pada anak dia, sedangkan dia lebih banyak kaya. Kalau dia nak bagi apa jenis pun, Dell ke apa benda pun boleh bagi. Dia kata sebelum ayah abah bagi komputer pada kamu, ayah akan bagi ilmu terlebih dahulu. Apa ayah bagi komputer? Supaya apa dia? Supaya anak dia tak rosak. Kalau bagi komputer ilmu tak bagi, habis jahanam. Macam kita aja ni. Orang beli komputer, kita pun beli. Tak beli kan jadi macam jumur pula, kata buah tempurung tak hidup. Kalau tak beli pula ni handphone ni, bukan macam-macam hari ni. Dia main macam-macam smartphone hari ni. Mana dia main kat gede-gede? Dia ada sebab ini bukan smartphone, Sony Ericsson. Dia ada lagi gede yang rakam ni bukan. Nak cerita yang ni kebanyakan dah tak pakai dah. Dia pun panggil ni apa, nak panggil orang putihnya screen pun dia sesentuh pun dah. Screen sesentuh pun ni semua ni pakai swat dah. Semua ni begini. Kalau tak ada ilmu nak operate macam mana ni, walaupun Samsung S4 selepas 3D4 Note, ada Note 2, Note 1, kalau tak ada ilmu boleh kita guna manfaat apa benda. Orang tukar kita tukar, nak Viber pun tak kerti, nak WhatsApp pun tak kerti. Apa benda WhatsApp? Telefon pun dia tanya, WhatsApp pun tak kerti. Kita kata apa dah ni beli juga kawan, dia beli macam dia seorang ada duit, aku beli. Walau tak kerti nak operate ni. Email pun tak ada, apa pun tak ada, tapi tu pun guna orang telefon. Itu pun kadang suruh anak yang jawab. Lah, dia tak kerti nak tekan apa benda ni, nak answer. Sampai benda betul tu kan. Nampak tak? Orang yang tak ada ilmu, masalah. Bagi dulu ilmu, kemudian komputer ke apa benda ni. Ni benda-benda macam ni, kalau dah ada ilmu, dia akan gunakan untuk manfaat, faedah diri dia dan juga orang lain. Baik tu orang yang ada duit tak ada ilmu lebih mulia daripada orang yang ada ilmu tak ada duit. Itu Sayyidina Ali. Kalau diberi harta, Ali kata tak, aku nak ilmu sebab ilmu ni boleh mengambil harta. Harta belum tentu dia boleh jadi orang yang berilmu. Allah tuan-tuan, hikmah tak? Orang yang ada ilmu beza, orang yang ada ilmu beza. Saya sembahyang, kalau tuan-tuan sembahyang di Al-Quran surau kan, pergi Johor ke belah utara, singgah di Al-Quran surau. Apa sebab orang tak sembahyang berjemaah? Orang pucu sana, seorang pucu sana, tengah, depan, kiri, kanan. Ya Allah, kita hari ni sampai macam tu orang. Nak pakai pengap ke tak pengap tak tahu lah.
Dia syok sendiri. Dia macam boleh banyak mayang seorang. Kenapa tak boleh sembahyang dengan kita dapat 27? Kenapa? Kalau orang ada ilmu, dia kejar 77. Walaupun dapat tak mana, tak tahiyat. Tengok tahiyat akhir, tak apa. Pergi join, duduk sebelah kanan. Tak apa lagi 4 rakaat, jangan buat. Ataupun sembahyang jamaah kasar, kita buat 2-2. Tak apa lagi 2 rakaat. Jangan dah kita pula main tumpang tu. Dah habis. Dia salam, kita pun Assalamualaikum. Kita pun Assalamualaikum. Rakaat tak ada pun salam. Al-harru wal biru wal kalam al-kalbun thumma al-mangkuk wal hayyun. Kalau macam tu, aku biru lam kabul mangkuk hayyun tuan. Semayang nak kena ada. Jadi belum lagi semayang. Baru ditumpang imam, makmum dapat pahala, imam dapat pahala 27. Sebab tadi dia ambil sikit, walaupun sikit. Betul-betul dia dapat fil alamin innaka hamidun majid. Kemudian dia pun Assalamualaikum. Habis salam ketiganya pula, kemudian kita bangun tambah satu lagi dan tambah satu lagi jadi 2 rakaat. Kita jamak qasar zuhur dengan asar. Contoh misalnya begitu. Saya semayang di Al-Qur'an surah. Mayang tu saya ingat waktu tu waktu asar pukul 5. Masa tu tak ada orang, saya masuk surah, saya semayang surah dan dah habis. Kira tahiyat. Kesalahan dia masuk tu tumpang sebelah kanan saya dapat 27. Jadi kita ni yang ketika Melayu ni suasana macam tu, tak apa pun yang tempat lain. Dia semayang lah kan. Saya pun Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kira nak berdoa. Kebetulan masuk satu orang lagi nak semayang dan mungkin dia faham sikit. Duduk sebelah kanan kawan tadi baru mula nak baca Fatihah. Baru mula nak semayang. Saya baru nak berdoa. Tiba-tiba dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Saya tengok jam, saya silap ke dia silap ni, saya kata bacaan dia jahat, kuat. Saya kata tadi saya bayang asar maghrib ni, dia bayang kuat maghrib. Tengok baru 5 minit asar lagi. Tolong, dia baca sampai habis. Waladdallin. Dua-dua. Imam makmum. Amin. Oh, saya kata nak kiamat dah beban. Ini lagi hawa biru summal mangkuk wal hayyun. Jadi tak lagi nampak. Memang semayang tak batal, semayang sah. Makruh hukum fiqh. Waktu tu bacaan sir perlahan, tak boleh semayang kuat. Kena semayang bacaan dia perlahan, sekadar dengar di telinga. Aku pasal tak boleh. Ustaz, kita buat tren baru tahun 2013. Semayang zuhur masuk macam kuat tu. Tak. Macam mana pun tahun tak kira baru, trend baru ke benda, semayang zuhur masuk tetap sampai kiamat bacaan Fatihah surah, bacaan perlahan. Dia baca kuat betul. Jadi sebab mereka tidak berani. Ini ketika akhir zaman, dia pun semayang tapi tak semayang kata Rasulullah. Ilmu tadi, so Nabi dimasukkan ilmu iman dan hikmah. Nah, itu yang Nabi sebut dah, sedia dah guna berlepas. Utitu bil buraq wa huwa dabatun abyad tawil fawqa al-himar wa duna al-baghi yadam hafirahu 'inda mutahaddir fihi. Nabi kata buraq binatang syukur. Jibril beritahu pada buraq, belakang kau wahai buraq bakal dinaiki oleh seorang yang bernama Muhammad ataupun Ahmad ataupun Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim Khalilullah alaihi wassalam. Macam tuan-tuan, boleh hafal? Tak, memang cikgu punya juga dia macam 25. Itu yang sahih mengatakan itu keturunan Nabi sampai kepada Ismail dan Ibrahim. Yang naik di belakang engkau wahai buraq, inilah orang dia. Buraq waktu itu dia punya reaksi dia apa dia? Melompat-lompat. Baru dengar nama Muhammad dah melompat. Nampak? Orang manusia dengar azan, Islam dah gitu ni. Dengar azan, apa kita punya reaksi? Adakah kita nak ikut muazzin syahadu an la ilaha illallah? Kita pun syahadu an la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Agak-agak gitu kan. Berapa ramai yang boleh hormat ikut macam mana kalimah muazzin sebut tadi kita sebut. Cuma tang la haula wala quwwata illa billah. Bila muazzin hayya 'alas salat hayya 'alal falah. Jawabnya la haula wala quwwata illa
semua. Islam ni, Islam hari ramai. Sampai macam tu. Ada setengah orang rumah dia betul-betul dekat dengan masjid, jiran masjid. Kadang-kadang rumah berkembar dengan dinding masjid. Lagi hebat, boleh berguling datang masjid. Iya, pakcik mana? Masjid. Berguling pakcik, masuk masjid. Kita rumah berkembar dengan masjid, belum tentu boleh buat macam pakcik tadi. Ini cerita kita hadirin sekalian. Tak ada rasa. Nahnu ma'anda tahassus. Mati rasa, mandul perasaan. Tak ada rasa lah. Mati rasa, mandul perasaan. Azan, ada syahadat-syahadat ini. Tak ada rasa. Nampak apa ini tuan-tuan? Cuba bayangkan kalau negara kita langsung tak kedengaran azan. Baik radio TV, masjid tak dengar azan. Pun nak jadi tuan-tuan. Yang hari ini azan berkumandang menjadi seolah macam adat ni. Azan ni kira adat dia. Masuk waktu semayanglah. Kan menandakan orang nak semayanglah. Siapa nak semayanglah. Orang tak nak semayang, peduli. Nampak? Kan? Bukan azan main-main. Bukan azan yang tak berganti ni. Lain kalau azan tak berganti. Bunyi macam pompa itik serati gitu kan. Iya. Itu azan yang tak ada nak tu tuan. Tapi kalau azan dia nak lain bunyi dia. Itu bukan azan taman cerah dari Rukoh. Cerita tuan. Bangun, cicak pun terkejut tengok. Tikus lari. Ni kita yang tak pernah bangun-bangun pun. Aku ni mimpi pun rasa macam Mekah Madinah pula. Padahal tak macam Jaya. Nampak? Azan berkumandang tu syahadah. Patut-patut kita seronok dengan syahadah ni. Tapi jadi orang macam tadi boleh komplain pula lagi. Allahu Akbar. Nabi SAW ni manusia agung, akhlak yang cukup agung. Innaka la'ala khuluqin azim. Orang yang agung. Tak ada orang yang boleh lawan akhlak Rasul. Tak ada orang yang boleh jaga akhlak Rasul. Tak boleh saing. Sama tak boleh. Nak saing lagi tak boleh. Nak lawan akhlak Nabi tak boleh. Sampai Nabi bagi salam, payah Nabi nak jawab salam. Ayuhan nas abjus. Sebarkan salam wahai manusia. Akhlak Rasulullah. Baru sahabat nak agung dah sampai dah. Saya nak Umar. Satu ketika dia nampak Nabi keluar daripada rumah. Nampak dia pun menyuruh balik pokok tangan. Kan Nabi kata siapa yang bagi salam dapat 10, jawab dapat 1. Sedangkan bagi sunat jawab wajib. Wajib pula dapat 1, bagi pula dapat 10 sunat. Sebab Allah tahu lah, Nabi tahu. Orang nak bagi salam, maksud kata nak buat baik senang. Bila bagi salam nampak dapat 10. Jadi Umar Al-Khattab ni, kira hari itu dia nak lak lah. Kira dia kata aku ni kira bernasib baik. Hari ni aku dapat 10, Nabi 1 pula. Tukar lah pula. Sekali-sekala Nabi pula dapat 1. Cik kata Umar pun menyuruh Nabi nak dekat lah. Tiba-tiba Jibril hantar SMS. Tuan-tuan, geli-geli kan. Kau lah ringtone. Kadang-kadang ada yang SMS bunyi lagu Uptown tu pun ada, lagu Deep Purple, California Hotel, macam-macam lah. Benda lagi dalam kan. Dan lagu Isyilih, Ahlihi, Ahlihi, bukan supaya itu satu hal juga. Jadi bila mana SMS datang kita Muhammad, belakang pokok ada orang Umar Al-Khattab. Nabi terus, Assalamualaikum ya Umar. Umar kata, baik macam aku kena jawab. Nak cerita, siapa boleh lawan tuan-tuan? Nabi, dia punya kebaikan dia tak boleh nak lawan. Dia yang lagi salah. Lepas Umar kata jawab, Waalaikumsalam, dapat 1. Rasulullah dapat 10. Itu contohlah, saya bagi banyak lagi lah nak cerita tentang Nabi punya kebaikan akhlak mulia. Ini cerita penghujung lah tuan-tuan. Cerita bumi tak habis lagi ni, langit lagi jauh lagi. Tak habis sampai musuh depan juga ni. Nak cerita sikit lagi. Bila mana Rasulullah tadi dah bersiap, sedia dah. Dia buruk tadi, dia punya warna dia putih, tinggi sikit daripada himar ni keldai. Rendah sikit daripada baral geral binatang kacukan keldai dengan kuda. Selangkah buruk dia langkah sejauh mata memandang. Dengan hal begitu nak fikir tak boleh. Kalau kita fikir Dr. Syih Muzaffar Syukur kan, kita kata betul ya, persiapan dia nak naik angkasa setahun lebih. Oh macam-macam persiapan mental, fizikal, ilmu. Oh kena cukup Muhammad. Ilmu, iman dan hikmah. Tapi dengan cara macam mana? Dengan cara kuasa Allah. Sebab tadi Allah memulakan perjalanan tadi dengan subhan. Aku bersumpah dengan diri aku. Tak ada sifat kurang dan tak ada sifat lemah. Jangan ambil dengan
jumpa Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kata pada siapa yang cerita benda ni? Muhammad Rasulullah. Kalau Muhammad namanya yang cerita, lebih daripada ni aku percaya. Allah. Nampak orang yang menerima kebenaran as-siddiq, yang ni orang yang membenarkan peristiwa Isra wa Mi'raj. Dia membenarkan Abdullah bin Abi Quhafah, itu nama yang sebenar, Abu Bakar. Bikr ni maksud dia apa dia? Yang mempunyai anak dara yang ramai. Maknanya aku bapa yang mempunyai anak dara yang ramai. Apa anak dara ramai? Tengok betul tak nama dia Abu Bakar? Ataupun nama Abu Bakar betul tak nama dia ramai? Ramai anak saya lebih kurang 9 orang. Macam tu. Awal Ustaz nak seorang. Kalau bagi aku salah. Contoh itulah kan. Saya sebut dia tuan. Nak cerita tu Abu Bakar tu anak dara dia ramai semuanya dengan Aisyah. Baik. Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra wa Mi'raj. Sahabat yang lagi seorang ni, dia beriman dah sebelum tu. Dia tak yakin. Dia jadi syok 50-50, 50-50. Muhammad betul ke naik ke langit ni. Derat sangat ni pergi lepas syok. Turun sebelum subuh. Macam tu lah kan bahasa kita. Aku tak percaya lah Muhammad. Kalau aku nak percaya ni, aku nak tengok nanti ada orang angkat kaki kanan tengok. Betul tak? Muhammad angkat. Tengok. Okey. Belum yakin lagi Muhammad angkat kaki kiri pula angkat. Belum lagi lah Muhammad aku yakin. Muhammad boleh tak angkat kedua belah kaki hang macam Superman atau Roman. Dia boleh uji Muhammad macam tu. Nabi tanya dia, tak percaya ke aku ni? Tak yakin dah. Nabi saja jumpa Umar Khattab. Jumpa Sayyidina Umar. Hang buat pada study ilmu yakin tauhid dengan dia. Kan? Setakat hang master certificate belum lagi sampai degree dia ambil master PhD dengan Umar. Kawan ni dua berdua pergi jumpa Umar bin Khattab. Umar kata siapa yang suruh mari? Rasulullah. Dia suruh apa? Suruh buat further study dengan hang hebat sikit, ambil diploma sebab dunia ada sijil. Umar kata, Ustaz, aku nak ambil kitab. Masuklah Umar. Masuk, dia buat keluar kitab tu pun dia pedang. Keluar pedang tu kan, tak tunggu dah, dia balun man badala dinahu faqtulu. Kalau nak Umar, dia katakan tadi, siapa yang suruh? Rasulullah. Dengan Nabi tidak yakin, takkan dengan aku sebagai Umar Al-Khattab dia yakin? Fikir. Kalau dengan Rasulullah tidak yakin, tak beriman, takkan dengan Umar cerita boleh yakin? Itu maksud dia. Nabi suruh jumpa Umar supaya menerima akibat daripada tidak beriman dengan Allah Rasul dan Islam. Maka dia keluar daripada Islam. Wattariku li dinihi al-fariqul jamaah. Antara salah satu halal darah orang Islam, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath. Halal darah orang Islam pada 3 perkara. Az-zayyibu zani, penzina yang digelar sebagai az-zani muhsan, budak janda yang ada anak isteri dah, kahwin dah, pernah dah, tiba-tiba berzina, maka farajul haqqun ala man zana idza kana muhsinan idza qamatil bainah wa haddun aw iqtiraf. Itu hadis Umar. Cerita tentang apa? Farajul rejam sampai mati, darah dia halal sekiranya az-zani muhsan yang pernah berkahwin pun yang dah ada isteri, budak janda status. Baik, yang kedua, wa nafsu bi nafsi, bunuh maka hukum qisas, bunuh balik. Yang ketiga, wa tariku li dini al-fariq wal jamaah. Yang ketiga ni, bila mana dia berpisah diri daripada jamaah Islam dengan sabit daripada pertuturan, kedua perbuatan, dan ketiga i'tiqad. Lari ni kira tak bertaubat 3 hari mazhab Syafi'i. Dikurung bagi makanan yang mengenyangkan, dia tak bertaubat juga. Maka dia sabit dengan tuduhan dakwaan yang ada bukti tadi, maka dia tak dihukum dengan badan dan diri waktu mati. Itu yang Umar. Bukan salah tak berdosa, tuan-tuan. Nampak? Ini yang katakan krisis keyakinan, konflik internal, konflik hari ini berlaku cukup banyak pada orang Islam. Kerana itulah untuk kita faham betul-betul Isra wa Mi'raj. Bukan sekadar yang kita dengar cerita Nabi naik ke langit, turun balik. Bukan itu yang kita nak cerita sampai kiamat. Yang kita nak ambil pengajaran sejauh mana bertambah keyakinan. Adakah keyakinan kita, kepercayaan yang dikatakan al-iman tasdiq bil qalbi wa iqrar bil lisan wa sadaqah bil amal. Kalau betul-betul bertambah yakin, kita cuba improve sembahyang. Dulu tidak sembahyang awal waktu. Sekarang ni alhamdulillah azan terus ambil sembahyang, terus sembahyang dan berjamaah. Itu nampak improve. Betul kita dah faham dan aktibat pengajaran Isra wa Mi'raj itu kita dapat masuk dalam dada dan kita menghayati. Tapi kalau semakin sepanjang
Abang Iwan orang sini ni kenal. Dulu dia nyanyi lagu apa tu? Kalau tidak kita tak ingat balik kan. Aku sayang dia mak, aku cinta dia mak, deng 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 deng. Iwan. Sekarang tuan-tuan tengok dia punya jubah dia serbat, ya Allah, serbat macam boleh sombong. Kita pun tengok, ish, aku belum boleh lagi macam dia ni, penyongor dia. Iwan tengok steady tuan-tuan. Saya borong dengan dia kali lah, ribuh sebelum ni. Waktu tu maghrib, mengajuk bagi makan dulu lepas maghrib, isyak, baru forok. Tengah makan macam-macam siakap, kemudian dengan sotong, udang pasal tepung, macam-macam, tolong sedap makan. Tengah-tengah makan ni, Ustaz, Allahu Akbar, isyak, Ustaz, saya nak berhenti dulu makan, Ustaz, nak pergi masjid. Sampai macam tu sekali kan, tak berhenti makan. Siakap, sotong, udang, ketak. Saya kata hebat dia boleh berhenti. Saya kata dah 16 tahun dah aku berdakwah ceramah ni. TV, keluar TV, radio, dalam dengan luar ni. Belum tentu boleh buat macam Pak Iwan ni. Dia boleh berhenti makan. Dia kata dalam hati, kalau berhenti jangan main. Pakai orang lain tengok je. Al-Batayun, wal sapuyun, wal makanun, wal licin. Habis makan licin tuan-tuan, nak berhenti kita, tak ada pasal. Iwan dia boleh berhenti. Yang katakan Abang Iwan Dadun, dia boleh berhenti. Baru teringat lagu dia, tunggu sebentar, solatlah dulu, tunaikan cepat kewajibanmu, sembahyang fardu di awal waktu, ikut sunnah Rasulillah. Tu Abang Iwan Dadun. Itu yang senyanyi, tak tu yang percuma, yang free. Lebih tu akan dia bayar. Nak ceritanya ni, nak ceritanya dia nyanyi tu dia buat. Bukan takat nyanyi, bukan takat dia buat lirik lagu, dia buat sendiri. Kemudian dia amalkan. Itu cara kita. Yang kita katakan pengajaran Isra wa Mi'raj, kita nak improve. Dia macam tu. Tak boleh hari-hari itulah. Ya, burung bangun, lagu ni pun bangun lah tuan. Kita tak bangun lagi. Kata-kata cacian yang telah engkau berikan membuatku rasa kosong. Itu yang kosong hati anak-anak kita tu. Lah, ni lah tuan-tuan masalah. Hiburan nyanyian tadi yang katakan boleh banyak turun musibah daripada 85% orang Melayu hari ini lalai semayang, tidak semayang sempurna 5. Hanya 15%. Banding kalau 10 juta umat Islam, habis 10 juta ringan sikit. Kalau tidak, semua lebih kurang 15-16 juta ini penduduk Islam Malaysia. 10 juta bermakna 8.5 juta tak semayang 5 waktu. Yang semayang betul-betul cukup 5 waktu 1.5 million, 1.5 juta. Itu pun yang semayang mungkin pun ada budak remaja yang mahat tahfiz, kemudian yang sekolah agama. Adalah yang anak kita buat masjid lebih kuat kan, kemudian orang tu pakai jenazah gitu ni kan. Iya, yang lain tu mengopi, mengetik kopi tiang, Starbucks, Paparis, Old Town White Coffee. Dia pun ni kedai-kedai mamak, bistro. Dia ambil masa situ gadget, kemudian macam-macam. Seronok dengan tweet, kemudian dengan Facebook, dengan Twitter. Ni, hari ni Twitter, Facebook, berhantu duduk kedai mamak. Kadang duduk tengok 2 jam. Mamak, roti canai, wonet, tarik wonet. Sekeping roti canai, kemudian tarik 4 jam duduk tuan. Mamak nak nyampah tengok minum, ditarik sekawan, kemudian dengan roti canai baru RM2 duduk 4 jam. Bankrupt mamak tu kan. Mamak perlu tiga banyak tu kan. Bukan, ada pun seronok disebab culture dia di budaya. Sedangkan kita hari ini nak buat apa yang kita patut buat. Kalau nak buat perbandingan, saya tadi 6 tahun dah berturut-turut yang saya kata pengalaman berdakwah sampai berceramah di sana, tengok macam mana umat Islam yang berada di Eropah, di UK, Kabek, Perancis, tengok. Saya cerita banyak tempat dah cerita ni tuan-tuan. Mungkin di sini ni baru pertama kali saya sampai. Saya nak cerita sikit je dalam masa yang beberapa minit. Nak cerita Perancis 65 juta penduduk, 10 juta Muslim. Masjid ada 2,000 buah masjid seluruh Perancis. Di Paris saja ada 300 buah masjid. Tapi kalau kita pergi Perancis, Paris, saja nak tengok kota romantik di Paris ni, nak naik Eiffel Tower ni, tak jumpa lah benda-benda ni. Kami pergi di pusat Islam dia, di Saint-Denis, di Paris. Saya tahu jumpa dia punya syekh, pengarang
Ustaz Islam ni Syekh Abdul Mansur. Dia cerita macam mana Islam ni Perancis. Macam mana tak hebat, 10 juta tiap-tiap hari, 5 hingga 10 Kristian, orang Kristian masuk Islam. Setiap hari 5 hingga 10. Every day 5 to 10%. Every day. Macam bateri every day. Baru tak baru tuan-tuan. Kita tadi anak luar nikah sehari lebih kurang 500 bayi luar nikah. Macam mana tak kata hebat. 300 buah masjid di Paris. 1 buah masjid yang disebut Grande Mosquée itu Paris dalam bahasa French. Ya, yang ni masjid besar Paris. Sembahyang Jumaat. Hari Jumaat kami pergi waktu pagi pukul 11 dah penuh dah. Tak ada ruang kosong di dalam masjid. Anak-anak muda syabab. Anak-anak muda. Allah Tuhan. Macam mana dia punya perjuangan pukul 11. Kita dengar ayat ni baca idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Berapa ramai yang ambil pengajaran ayat akibat ayat tu? Bila azan berkumandang bermakna seruan azan tu hari Jumaat. Fas'au kata Allah, segeralah kamu semua ila dzikrillah, masjidnya untuk sembahyang. Bukan kata sembahyang bermula daripada khutbah baru sempurna Jumaat. Kita nak dengar betul-betul. Kita pay attention, dengar apa yang disebut oleh khatib imam. Bukan masuk pada khutbah yang kedua. Ini kalau baru nak berwuduk, yang nak cirit baru makan tadi kan. Waktu khutbah tunggal-tunggal yang pertama tu dah yang cakap Melayu. Habis alhamdulillahil qail, habis ittaqullah selawat semua. Khatib kata apa dia tajuk khutbah hari ni? Peristiwa Isra wa Mi'raj, pengajaran hikmah peristiwa Isra wa Mi'raj. Cakap Melayu gini. Kemudian barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Inilah waktu biasanya orang masuk. Sebab dah barakallah ni kena ambil khutbah. Yang tu dia faham ke barakallah. Yang dia tahu barakallahu lakum. Yang dia mengenyam nak kahwin dulu tuan-tuan. Sebab lagu mahizin kena orang kahwin. Barakallah baru masuk. Habis barakallah kemudian imam duduk sekejap, bangun balik. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faham? Tak faham bahasa boleh tak? Khutbah kedua mana dia cakap Melayu, semua cakap Arab. Cuba dengar khutbah yang akan datang. Tu yang saya cakap. Siapa dah? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Faham? Tak faham bahasa Arab. Masuk khutbah kedua tak faham. Macam mana umat Islam nak menjadi orang yang berkualiti tuan-tuan? Khutbah tu. Oh, di sana di Paris, masjid besar Paris tadi. Pukul 11 pagi khutbah. Pukul 1 selepas azan. Pukul 1 baru khutbah. Pukul 12 baru tazkirah. Tazkirah bermula pukul 12 tengah hari. Kita nak mula tazkirah tengah hari pukul 12. Pakat tak tahu jadi apa dah tuan-tuan. Yang ada Tok Siap, sebab Siap kena buka masjid awal. Kemudian bila selesai nak azan. Yang imam sebab dia kata sunat datang lambat imam kan. Nampak? Yang datang kemudian banyak lagi. Dan tu yang tadi KBJ, KRU, POP. KBJ apa benda ni? Kelab bakal jenazah. KRU kelab kampung uban. POP pun satu provinsi. Ni lah ada lah 3 orang, 5 orang, 10 orang. Nak tazkirah. Pukul 12.50 ada 3 orang. Pukul 1 ada dah 5 orang. Masuk satu suku 15 minit nak tazkirah apa benda. Masjid besar Paris pukul 12 penuh dah. Bukan 15 minit, bukan setengah jam tazkirah, 1 jam. Habis tazkirah azan. Habis azan khutbah. Oh, khutbah pun sedap lah dia punya khatib dia. Dia pegang rongkat tu kita tengok di khatib ni. Kan? Tak ada tengok teks. Kita hari ni imam kadang-kadang di kampung. Yalah, kadang-kadang buka kampung, setengah bandar, taman tu macam tu juga imam. Dia tak tengok audience, dia tak tengok crowd yang ada, patut dia ada eye contact. Maknanya dia tengok face to face. Macam contoh, mula-mula dia naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Assalamualaikum, tengok teks. Masalah. Ini imam ni artinya imam sini, imam jauh di depan lain. Ni imam waktu khutbah dia tengok teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum tuan-tuan kata, boleh imam ni. Assalamualaikum, tak apa lagi. Ada cerita. Makmum
kata sudah ada imam. Bunyi macam cik serati, tak semangat langsung imam. Kadang-kadang begitu. Lam hamil alhamdu lam laha. Sudah kamu kata dah tahu nak baca khutbah imam, tak simak dulu, tak baca dulu imam faham. Imam bagi lain puja yang kena bangun. Nak cerita imam kita macam mana khatib sana dah, sejak tak rasa apa tuan. Tak ada yang mengganggu-ganggu, tak ada lapor sejak khutbah tuan boleh tunggu ni tuan ada dekat dojak macam mana tuan. Dah mengisah mula dah kan, mula dah pinggah, kemudian masa nak tentu ada. Iya, kita kalau khutbah Jumaat ni minggu akan datang ni kan, Jumaat ni cukup buat 1 jam. Jam. Tak tahulah berapa ramai yang jadi macam ni. Macam tu lah tuan jemaah. Iya, mula jemaah dah mula nak bersilat, nak raikin, nak kompu jati je jalan. Maaf tak berhenti seminit lagi, mak balik puja ayam ni. Ataupun butuh mineral ni. Tak boleh tuan, kita tak jadi macam tu. Tapi di masjid besar, nanti saya tengok macam mana kekuatan tu. Sebab itu, kalau Syekh Abdul Basir, pengarah pusat Islam Perancis kata, kami punya sasaran target Perancis ni berdasarkan fakta dan data dan fakta. 65% banduan yang ada di penjara Berjaya telah kami islamkan daripada Kristian. Kami yakin tahun 2050, 2050, Perancis akan menjadi sebuah negeri Islam, pemimpinnya Islam, perlembagaan Quran hadis. Allahu Akbar. Nampak? Ada tak usul dan juga dia punya sasaran. Beza dengan kita. Nampak macam mana dia punya usul? Tahun 2050 kami target, yakin hari ini 2012 baru lagi kami pergi last. Bila mana 2050 kami yakin Islam boleh majority. Sekarang ni kami duduk sebagai sebut minority Muslim countries, negara yang bukan Islam minority. Tapi alhamdulillah Allah bagi kekuatan tuan. Itu cerita Perancis. Oh, Switzerland 1 juta Islam daripada 8 juta penduduk. Kami pun dah sampai. Italy. Kemudian di Chamonix itu satu tempat. Kalau kita pergi di Chamonix tu dia ada Mont Blanc kan, border Switzerland, Italy dengan Perancis. Oh, di situ sedap tempatnya, nyaman udaranya. Tapi kita kata macam cepat tempat jin bertendang. Situ pun ada 40 keluarga Muslim. Kami pergi. Mereka kata boleh nak hantar anak pergi sekolah agama, jarak dia 40 km. Bagaimana pengorbanan perjuangan mereka tuan-tuan, cukup dahsyat. Itu yang Nabi nampak dalam peristiwa Isra wa Mi'raj gambaran. Tuan apa dia tanam ketak dan lalu juga dia pergi ambil hasil. Mata tafsir ya Jibril, apakah ibrah pengajaran? Dua kali yang Nabi lihat cerita tentang syurga nikmat. Satu lagi sebelum tu kubur Masyitah yang bau wangi. Yang kedua tadi tanam kemudian ketak. Nabi diberitahu oleh Jibril, inilah mereka yang berjuang dulu di dunia dengan diri dan harta mereka. Mereka boleh menempuh 40 km nak hantar anak sekolah agama. 40 km. Kita 4 km pun boleh tentu anak sekolah agama. Di Belanda satu orang muda cerita nak pergi masjid sembahyang Jumaat tempuh 30 km. Nampak? Perjuangan pengorbanan. Belanda 2 juta daripada 20 juta penduduk. Ya, yang lepas saya pergi Sweden, Himpunan Belia Islam se-Eropah, program di sana di Lund di Sweden. Lund bawah tu Malmö, atas sikit Stockholm. Nampak macam mana Sweden lebih kurang 1 million Muslim, 1 juta orang Islam. Walaupun sikit tapi berkembang sebab ada usaha ke arah nak letakkan al-Islam yang wala yurna alaih. Banyak lagi lah pengalaman yang kalau nak cerita pada tuan-tuan. Hari ini kita katakan kebangkitan Islam dah bermula tuan-tuan. Selepas WTC World Trade Center yang 11 September tu, tumbang dia 7 ramai orang Kristian memeluk agama Islam. Tu kata Mufti Bosnia Herzegovina, very beautiful Islam in Europe. Nah, hari ini di Europe, Eropah, Islam cukup hebat berkembang. InsyaAllah mudah-mudahan yang kita harapkan bermula pada diri kita, keluarga kita, yang dalam bulan Rajab Sya'ban akan datang dan tak lama lagi Ramadan. Mulalah kita untuk berkorban, berjihad dan juga berjuang atas nama Islam. Jangan kita paling ke belakang. Teruskan. Gangguan mesti ada. Anggap ujian ini sebagai nikmat. Ya. Apapun kita kata janji Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum amwalahum bi anna lahumul jannah. Kami beli daripada kalangan orang yang beriman diri mereka dan harta mereka diberi gantian dengan syurga. InsyaAllah, world of challenge, paradise awaited or granted. Dunia dipuji, syurga dinikmati.
soalan tersilap kata dan agak sikit masa itu tuan mohon dalam mohon tuan mohon maaf. Dan insya-Allah ada rezeki nanti kita akan berjumpa lagi di lain masa berikutnya. Wallahu a'lam. Sekali itu aku qul hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.